Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Barisan Kabinet baharu diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Satu jawatan Menteri Kanan, 3 Menteri penuh dari Sarawak. Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengumumkan kabinetnya yang merangkumi 31 menteri dan buat pertama kali dalam sejarah tidak menamakan timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri sebaliknya mengumumkan pelantikan 4 Menteri Kanan iaitu Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razi Majidin. Pengumuman itu dibuat pada sidang akhbar khas di Perdana Putra jam 5 petang. Turut tersenarai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Nantalinggi, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, juga 7 jawatan timbalan menteri. Sudah menjadi tanggungjawab Perdana Menteri bagi membentuk sebuah kabinet yang mampu menyelesaikan masalah rakyat sekali. Itu tegas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyedari bahawa rakyat Malaysia bergantung kepada kerajaan terutama pada situasi kemelut politik yang melanda kebelakangan ini. Saya sedar bahawa dalam keadaan yang tidak menentu ini, saudara dan saudari seluruh rakyat Malaysia amat berharap kepada kerajaan untuk membantu mencari jalan penyelesaian terhadap apa jua masalah yang dihadapi oleh saudara dan saudari, maka adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri untuk membentuk sebuah kabinet yang mampu menyelesaikan permasalahan rakyat dan membawa negara kita ke mercu kejayaan yang lebih gemilang. Perdana Menteri berkata barisan kabinet yang dibentuk menerusi Kerajaan Perikatan Nasional PN dianggotai tokoh politik berpengalaman, teknokrat dan pakar-pakar tertentu. Barisan kabinet yang akan dianggotai oleh tokoh-tokoh politik yang berpengalaman, teknokrat dan individu yang juga mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Dan untuk memastikan kabinet yang akan terbentuk ini adalah kabinet yang berintegriti. Semua anggota kabinet yang saya akan umumkan sebentar lagi setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melepasi tapisan oleh pihak SPRM dan PDRM. Dalam pengumuman pembentukan kabinet baharu kerajaan hari ini, kepentingan Sarawak tidak dilupakan. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan serius dalam menangani isu-isu pembangunan dan kemajuan sosioekonomi rakyat di Sarawak dan Sabah. Kabinet saya akan memastikan semangat Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 akan diterjemah dalam bentuk dasar dan program yang memberikan manfaat secara langsung kepada penduduk di negeri Sabah dan Sarawak. Justru, saya akan mewujudkan satu portfolio yang khusus mengenai hal ehwal Sabah dan Sarawak yang akan diketuai oleh seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan sekarang bersama kami di talian penganalisis politik Profesor Madya Dr. January Amir yang berada di talian. Baiklah Prof, pertama sekali Prof, portfolio khusus mengenai hal ehwal Sabah dan Sarawak yang akan diketuai oleh seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi komen Prof mengenai pelantikan ini. Untuk kali ini satu langkah yang baik yang menunjukkan, membuktikan komitmen Kerajaan Perikatan Nasional untuk tangani dan selesaikan isu-isu yang berkaitan, yang berbangkit, yang menjadi duri dan daging dalam hubungan kerajaan negeri Sabah Sarawak dengan Semenanjung Malaysia Putrajaya. Jadi saya percaya
dengan langkah baru ini, dengan 2 orang menteri, timbalan menteri, menteri dari Sabah dan Sarawak dilantik ke jawatan itu, kita percaya bahawa segala hal yang berkaitan dengan hal ehwal Sabah termasuk perjanjian Malaysia 1963, hal-hal berkaitan cukai, isu-isu peruntukan, pembangunan, projek yang dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan hal-hal lain yang berbangkit akan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Okey, baik Prof. Dan juga Prof, pasti langkah ini jelas beri impak besar kepada rakyat bumi Kenyalang secara amnya. Bagaimana Prof melihat pelantikan 1 jawatan Menteri Kanan dan 3 Menteri penuh dari Sarawak, Prof? Deal yang cukup baik yang telah dilakukan oleh pengurusi GPS Ketua Menteri Sarawak, Datuk Abang Johari, Datuk Petinggi Abang Johari Tuan Openg. Ini kedua lebih baik. Dulu di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib, kita ada 7 menteri dari Sarawak. Jadi ini ada 4 menteri penuh, termasuk seorang menteri kanan. Membuktikan bahawa suara Sarawak jadi langkah yang telah diambil oleh GPS untuk ikut serta walaupun sebagai entiti yang berada di luar Perikatan Nasional, sebagai langkah yang pragmatik, yang praktikal, yang tepat, yang memikirkan kepentingan dari Sarawak dan Perdana Menteri telah memberi habuan yang cukup lumayan untuk Sarawak dan tidak ada sebab untuk rakyat Sarawak merungut, dan itu satu langkah ke hadapan, dan kita percaya dengan pelantikan 4 Menteri Kanan yang telah pun kita jangkakan dapat menyelesaikan masalah Sarawak, membangkitkan isu-isu dan suara Sarawak dalam kabinet, dan seterusnya menyelesaikan apa-apa isu berkaitan khususnya dari segi pembangunan dan hal-hal lain berkaitan dengan perjanjian Malaysia. Jadi dengan pengalaman yang ada pada keempat-empat menteri itu, saya yakin bahawa mereka dapat membawa Malaysia ke hadapan, merapat hubungan dan jarak antara Putrajaya dengan Kuching dan juga Kota Kinabalu dalam usaha kita untuk membina sebuah negara bangsa yang lebih mantap, ekonomi yang lebih berkembang dan juga sosiopolitik yang lebih stabil. Baiklah, terima kasih Dr. Jenny Riami atas perkongsian itu, dan seterusnya kita saksikan profil ringkas 1 Menteri Kanan dan 3 Menteri penuh dari Sarawak.
Berita seterusnya, Kejiranan Mesra KJM antara inisiatif yang diwujudkan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dalam agenda pembangunan Smart City di bandaraya itu. Konsep JKM DBKU ini jelas memastikan penduduk Kuching berinteraksi dalam komuniti yang moden, dinamik serta bergerak ke arah kemajuan globalisasi. Dan yang penting ialah untuk kita mencari pendekatan yang baru bagi kita membangunkan DBKU Bandaraya Kuching sebagai Smart City, iaitu bandaraya pintar. Beliau turut menyatakan sistem maklumat yang moden dan aplikasi digital antara penekanan yang akan diambil bagi pastikan penduduk bandar dan agensi kerajaan dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan sistematik. Kita ada platform supaya apa juga masalah yang dihadapi oleh masyarakat di bawah DBKU dapat dihantar dengan segera kepada pihak pengurusan. Dan ini sudah tentu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di kawasan-kawasan yang bermasalah. Selain itu, faktor keselamatan juga antara elemen bandar pintar yang diambil kira sebelum inspirasi JKM ini berjalan dengan lebih lancar. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan teruskan inisiatif Kejiranan Mesra KJM ke arah bina permufakatan erat antara masyarakat. Untuk itu, 50 jawatan kuasa JKM ditubuhkan sejak dilancarkan dan memegang peranan tertentu dalam usaha membentuk bandaraya pintar di Kuching. Daripada 50 buah jawatan ini, terdapat lebih kurang hampir lebih sedikit 300 orang kepimpinan daripada KJM kita. Jadi ini bentuk satu pendekatan yang telah pun diambil oleh pentadbiran Dewan Bandaraya Kuching Utara untuk memastikan bahawa usaha kita untuk merapatkan silaturahim, meningkatkan semangat kejiranan mesra dan seterusnya untuk menjadi penggiat kepada pelbagai usaha DBKU. Selain itu, pelbagai aktiviti dilaksanakan KJM merangkumi pelbagai aspek antaranya tingkatkan mutu keusahawanan produk tempatan. Turut diadakan pada perasmian program kejiranan DBKU, upacara menandatangani perjanjian persefahaman antara DBKU dan Sentex. Juga upacara menandatangani perjanjian program anak angkat pengidahan bulatan DBKU bersama pihak Zekon, Multimo Resources Sendirian Berhad dan Rafulin Holdings disaksikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Projek pembangunan semula Sekolah Daif Fasa 1 terus dilaksanakan bagi memantapkan Pelan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Ia dalam mendatangkan pulangan terbaik melahirkan pembangunan modal insan untuk memacu hasrat pembangunan negara. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, kerajaan negeri sudah berpakat untuk mencari jalan penyelesaian bagi menyelesaikan isu sekolah daif yang berlarutan. Jadi hari itu kita mula dan sekolah daif tu 75% yang daif benar dan teruk benar. Jumlahnya lebih kurang 470 lebih buah. Semua negeri Sarawak tu 400 lebih. Yang ada lagi 50% daif, rempek. Lebih kurang dah 200 lebih. Jadi sekolah tu 600 buah yang harus kita bangunkan semula, termasuklah sekolah Abang Amin. Tambah beliau lagi, di bahagian Sarikeh terdapat 7 buah sekolah yang akan dibangunkan semula. Berada dalam kategori fasa 1 dan 2 dan kos pembinaan semula sekolah berjumlah RM60 juta. Nombor 1 ada kedak sekolah di tanah NCR. Jadi kita terpaksa, kata orang putih, regularizekan tapak tanah. Nombor 2-nya juga ada juga masalah sekolah kurang murid. Agak sekolah macam di situ pun ada, enggak 10 orang enggak murid. Jadi kita gini nak mula bangunan enggak 10 orang. Kalau boleh kita cari sekolah dekatannya, berdekatan, jadi sebuah anak muridnya banyak. Jadi cukup untuk belajar.
Ma Abang Jo juga mencadangkan untuk membina sekolah berasrama bagi memudahkan para pelajar dari kawasan luar bandar untuk menimba ilmu dan belajar dalam suasana yang kondusif. Beliau berkata demikian semasa berucap ketika menghadiri majlis pecah tanah projek Baik Pulih Sekolah Daif di bawah peruntukan khas RM1 bilion di Sekolah Kebangsaan Abang Amin Meradong Sarike pada Isnin. Perancangan rapi Kerajaan Sarawak dalam pembangunan kuasa utiliti bolehkan negeri itu jadi destinasi pilihan pelabur luar. Keberhasilan jana kuasa daripada tenaga hidro berjaya salur kadar tenaga yang tinggi kepada sektor perindustrian. Selain empangan bakun, Sarawak juga memiliki empangan hidro murum dan balih yang mampu jana tenaga mencukupi. Dan ini yang menjadikan negeri kita kompetitif dan menjadi pilihan utama di Malaysia ini sebagai destinasi pelaburan, because we can provide very competitive tariff of electricity. Menurutnya, Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RIKODA mainkan peranan penting terhadap pembangunan seimbang di Sarawak dan beri kesan perkembangan sosio-ekonomi rakyat. Sementara itu, Awang Tengah jelaskan bahawa Kerajaan Sarawak mempunyai pelan pembangunan jangka panjang menerusi agensi-agensi di bawah RIKODA. Ia bagi pastikan setiap pembangunan dirancang berjalan lancar. Kita sudah di penghujung rancangan Malaysia ke-11 dan kita nak masuk kepada rancangan Malaysia ke-12. Jadi kita mempunyai perancangan-perancangan. Malah kita juga mempunyai midterm review dalam setiap rancangan-rancangan Malaysia yang kita ada. Kita buat bermacam-macam kajian. We conduct a few studies. RIKODA terdiri daripada Upper Rajang Development Agency URDA, Highland Development Agency HDA dan Northern Region Development Agency NRDA. Dari sudut geografi, kawasan gedung di daerah Simunjan terletak di kawasan paya pedalaman dan tanah rendah di pesisiran pantai. Berada di laluan Sungai Batang Sadong, gedung juga terdedah kepada hakisan tebingan sungai yang sangat membimbangkan. Melalui projek penahanan hakisan sungai gedung, lebih 1,000 rumah di lebih 11 kampung sekitar kawasan itu dapat diselamatkan. Fasa pertama, susu dah tak ada lagi. Dah stop dah. Dan sekarang fasa kedua. Jadi insyaAllah apabila komplitnya fasa kedua, sepanjang kawasan kampung perintah hingga ke kampung Kancung Jaya Gedung yang sepanjang 1.5 km. Jadi tidak akan menghadapi masalah susu lagi. Hakisan daripada pergerakan air sungai Batang Sadong tidak dapat diramal dan projek ini antara langkah terbaik untuk selamatkan kediaman penduduk daripada terkesan dengan ancaman semula jadi ini. Air sungai daripada Simunjan, apabila air pasang, ada benak ianya menuju ke kampung Gedong. Jadi apabila air surut, ia menghentam tebingan sungai Gedong lagi. Air daripada Baringin dan air daripada sebelah Sirian. Jadi itulah Gedong menghadapi masalah susu selama-lama ini. Pembinaan tembok penahan hakisan tebingan Sungai Gedong ini meliputi jarak lebih 1.5 km yang bermula dari Kampung Lalang Tengah sehingga Kampung Perintah Masjid Gedong. Projek dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun hadapan. Dahulu tempat di mana saya berdiri sekarang ini adalah seluas satu padang bola sepak. Namun akibat hakisan daripada sungai yang berlaku puluhan tahun lalu mengakibatkan kawasan ini kecil dan memberi kesan negatif kepada penduduk yang tinggal berhampiran dengan tebingan sungai. Namun atas inisiatif kerajaan negeri, projek penahan hakisan tebingan Sungai Gedong ini mampu selamatkan lebih 1,000 rumah penduduk di Gedong ini daripada hakisan Sungai Gedong. Sebelum ni keadaan orang kampung memang susah hatilah. Bila makin lama makin dekat. Dulu zaman tahun 60-an sini padang bola. Tempat sekolah di sini. Tapi sekarang padang bola dengan sekolahnya semua sudah terjun kaik.
di kawasan ini. Kita mengharapkan kerajaan cepat-cepat untuk membagi lot-lot supaya kawasan itu dapat dipindah, rumah-rumah kawasan itu dapat dipindah dan kawasan itu dapat boleh digunakan sebagai tempat rekreasi untuk penduduk-penduduk di kawasan Kampung Gedong itu. Dan kita berhenti rehat sekali lagi, bertemu semula selepas ini. Bertemu semula. Melatih dan membentuk individu bersedia hadapi apa jua situasi terutama berdepan situasi kecemasan. Itu matlamat Angkatan Pertahanan Awam APM anjurkan latihan asas pertahanan awam ASPA. Latihan libatkan 3 skop, antaranya larian 5 km, asas pemadaman kebakaran dan asas kemalangan jalan raya. Skop latihan ini bertujuan untuk dedahkan semua peserta dan ahli APM bertindak sebagai responder di tempat masing-masing. Kita menggunakan elemen skill yang ada dalam pertahanan awam asasnya, kerana dalam pagi ini juga kita mencampur anggota-anggota yang senior, anggota yang pertengahan, anggota-anggota baru. Jadi pencampuran itu menyebabkan kerjasama yang baik. Ada yang memang mahir, ada yang baru nak menyertai pertahanan awam. Latihan kali ini disertai 193 peserta, terdiri ahli APM pelbagai agensi, pejabat kerajaan, jabatan, institusi pengajian PISPA dan orang persorangan. Selesai larian, latihan diteruskan pegawai APM terlatih dengan memberikan pendedahan asas pemadaman kebakaran mengikut SOP standard ditetapkan. Untuk mereka mengimbau balik latihan yang telah mereka laksanakan sebelum ini. Dan kebanyakan mereka telah berpengalaman, jadi mereka berkongsi pengalaman mereka dengan anggota-anggota baru. Bagi peserta yang juga ahli sukarelawan APM, latihan seperti ini nyata beri manfaat bagi hadapi sebarang situasi di luar jangkaan. Kita adalah pasukan bantuan. Apabila berlakunya kebakaran selain daripada bomba, kita adalah pasukan bantuan daripada bomba apabila memerlukan bantuan APM. Sebab ilmu-ilmu cara-cara dan memadam kebakaran perlu didedahkan pada anggota. Kami dapat pengalaman banyaklah dari kami si tahu. Kami jadi tahu tentang kebakaran ya. At least dapat kerja kat di rumah kan, mun ada kebakaran kami tahu macam ni nak handle-nya. So di sekolah kan ada tempat pemadam api ya. So kami boleh monitor lah. Misalan ada kebakaran kecil ke besar kami boleh handle. Latihan diteruskan dengan asas kemalangan jalan raya menekankan aspek asas pertolongan cemas di tempat kejadian. Ikan laga ada peminat tersendiri, berwarna-warni dan ketangkasannya buat ramai terpesona. Di kucing pertandingan ikan laga Borneo Beta Championship 2020 dianjurkan dan berjaya himpun lebih 50 peserta dengan 1,400 ekor ikan laga dipertandingkan. 5 kategori dipertandingkan: Half Moon, Double Tail Half Moon, Giant, Ground Tail dan Half Moon Plakat. Dia ada banyak kategori dan depend on mana satu kategori kita masuk lah. Ikan mesti ada spek lah, as per spek, color, form, banyak jenis lah. Antara kriteria lain dalam memilih juara termasuklah aspek kesihatan. Ekornya kena besar, tulangnya kena kemas, semua kemas. Mun dalam kategori ikan solid ialah ikan yang hanya mempunyai satu warna. So mun yang masuk warna lain, nya dah kira out dari competition gate. Juara keseluruhan kategori membawa pulang wang tunai berjumlah RM5,888 beserta trofi. Menjaga ikan laga tu dia akan proses yang rumit yang mengambil masa. Kita perlu belajar dari basic macam kebersihan air, pemakanan dia, lepas tu pemakanan dia, lepas tu habitat dia. Habitat dia sama itu cuaca yang panas ke sejuk ke, benda-benda macam tu. Kesihatan tu selalunya melalui proses pemakanan yang lebih. Baiklah, dengan itu sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.